Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam 5 minit je. InsyaAllah pada hari ini saya akan kongsikan tentang satu topik, iaitu kita perlu bersifat warak dalam isu akidah. Warak maksudnya adalah menjauhi sesuatu supaya kita tidak terjerumus ke dalam perkara yang haram. Contohnya dalam fiqh masyarakat kita cukup warak dalam memastikan makanan kita ni tidak tercampur perkara yang haram, ataupun bersifat warak berjaga-jaga daripada ada najis bila kita solat. Jadi sifat warak ni adalah bagus selagi dia tidak menimbulkan masalah yang lebih besar. Tetapi jarang dibincangkan adalah sifat warak dalam bab akidah. Okay? Berbeza dalam perkara fiqh tu adalah biasa dan diampunkan. Tetapi berbeza dalam bab akidah, terutamanya perkara usul ataupun perkara akar dalam akidah, itu adalah perkara yang sangat serius. Contohnya adalah dalam permasalahan istighathah ataupun berdoa meminta daripada orang mati. Misalnya dia berdoa kepada orang mati, dia kata, wahai Syekh Fulan yang dah mati ni, kabulkanlah hajat aku. Jadi perkara ini daripada beratus-ratus tahun daripada zaman Rasulullah, tidak ada ulama yang membenarkan. Sekali tiba-tiba 700 tahun selepas Imam Syafi'i wafat, tiba-tiba ada ulama dari mazhab Syafi'i, dia kata istighathah ni boleh. Adalah hujah dia kan. Tetapi perkara ini mencanggahi begitu banyak ayat Quran yang melarang meminta daripada berdoa kepada selain daripada Allah SWT. Dan begitu banyak hadis yang melarang daripada berdoa meminta daripada selain pada Allah SWT. Jadi ini adalah isu akidah. Dan bila kita lihat kepada perkara ini, kenapa kita perlu warak dalam tajuk ni? Mungkin kita kata, oh tak apa, ada khilaf ulama. Tetapi sebenarnya dalam isu ini dia tidak semudah itu kan. Pertamanya dia berkaitan dengan akidah kan. Kita tidak susah untuk masuk syurga melainkan dengan akidah yang sahih kan. Dan kedua, antara dua pilihan tu kan, seandainya lah pandangan yang kata boleh tu betul, kita dapatlah sedikit manfaat berdoa daripada tu misalnya kan, seandainya betul. Tetapi seandainya salah, apa yang jadi? Kita terjerumus ke dalam syirik akbar, syirik yang sangat besar, syirik besar yang boleh terbabas daripada akidah Islam yang Allah SWT sebut dalam surah An-Nisa. Allah SWT sebut, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan ampunkan orang yang mensyirikkannya, tetapi dosa lain Allah akan boleh ampunkan kepada siapa yang dia kehendaki. Ini maksudnya selepas seseorang itu setelah meninggal dunia, jika dia tidak sempat bertaubat daripada syirik, Allah tak akan ampunkan dan dia akan kekal di dalam neraka selama-lamanya. Tapi sebaliknya, orang yang tidak melakukan dosa syirik, mungkin dia melakukan dosa lain, boleh jadi Allah ampunkan dia dan dia tidak akan kekal di dalam neraka. Jadi sebab itu antara ciri paling penting seorang Muslim tu adalah salimul aqidah, maknanya memiliki akidah yang sejahtera. Apa yang berlaku kerana semata-mata kerana khilaf yang kecil, yang sangat lemah ini kan, dia ibarat kerana kebaikan yang tidak pasti atau kebaikan yang terlalu kecil tu, dia memilih untuk berdepan dengan mudarat syirik yang sangat besar itu tadi. Ibarat ada seorang ni, dia kata, aku tak nak beli helmet motor lah, sebab helmet motor ni mahal, aku nak jimat duit. Padahal helmet motor RM20 macam tu je. Tetapi kalau sekali dia kemalangan tu, na'udzubillah kan, nyawa itu tidak boleh ditukar ganti. Begitu juga dengan tadi tu, kalaulah seandainya kemungkinan maknanya benda tu boleh sekalipun, tapi manfaat itu terlalu kecil atau tidak ada pun berdoa meminta pada orang mati ni, tetapi mudarat dia sangatlah besar. Dia boleh mengeluarkan seseorang itu daripada akidah yang sahih silap-silap, termasuk di dalam golongan yang mensyirikkan Allah SWT dan tidak selamat di akhirat kelak. Jadi kita berdoalah kepada Allah, janganlah, ini satu prinsip yang sangat penting, berdoalah kepada Allah, janganlah berdoa kepada selain Allah. Kita betulkanlah kemungkaran dalam bab akidah ataupun benda-benda yang tidak betul dalam akidah ini. Apa-apa yang meragukan dalam bab akidah, tinggalkanlah. Okey, apa-apa yang meragukan dalam bab akidah, tinggalkanlah. Walaupun jika ada macam orang agama yang kata boleh. Okay, lebih-lebih lagi bila ada yang membawa ayat Quran atau hadis yang menunjukkan seolah dia boleh merosakkan akidah dengan teruk, membawa pada syirik besar seperti sihir misalnya dan sebagainya. Jadi jagalah akidah kita yang sejahtera. Kita jumpa lagi dalam episod yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama membina masyarakat.